Bahagian daripada lebih 50 batang meriam Kampung Talang yang dirakam oleh penduduk kampung pada malam raya tahun lalu. Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Hari ni hari ketiga Ramadan di Malaysia, betul tak? Jadi aku baru 2 Ramadan dekat sini. Okey, tahun ni aku berpuasa di India. Jadi aku rasa tahun ni memang puasa raya pun dekat India. Alhamdulillah dah 2 hari, Alhamdulillah masih penuh. Aku harap korang pun dah 3 hari masih lagi penuh lah. Kecuali kepada orang-orang yang sakit tu. Okay, excuse, tak apa. Okay, aku nak cerita sikit. Sekarang ni aku tengah merindukan, aku tengah membayangkan waktu-waktu di Malaysia. Kita masa ni khususnya untuk orang-orang yang tinggal di kampung pedalaman kan, kawasan pedalaman, felda kan, orang mesti merindukan saat ni. Yang saat di mana korang mesti tengah macam aku membayangkan bunyi meriam. Sini, di sana, di sini, di sana, bambung. Serius babe. Aku cakap terus terang, sekarang ni aku tengah serius rindu saat-saat main meriam babe. Aku zaman-zaman dulu, zaman muda-muda orang cakap kan, memang time waktu masuk bulan Ramadan ni kita orang akan standby meriam. Tak 2 batang, sebatang cukup. Bukan untuk apa tau. Macam aku punya geng kat kawasan kampung aku tu. Geng aku ni geng kita orang Felda. Felda ni banyakkannya orang tua kita orang daripada kampung. So, yang di kampung tu dah mewarisi tradisi main meriam setiap kali masuk bulan Ramadan. So, jadi bila orang tua tu dah bawa dia punya tradisi tu dah menurun kepada anak-anak dia, jadi anak-anak dia menyambung tradisi tu untuk main meriam setiap bulan Ramadan. So, kita orang tak ada isu langsung pasal bising ke, orang jiran marah ke. Sebab kita orang dah terbiasa dengan kita orang punya tradisi setiap kali Ramadan tiba, kita orang akan main meriam. Jadi sekarang ni, serius memang betul-betul cakap, aku memang rindu saat masa dulu-dulu. Dan sekarang ni pun mungkin ada yang fikir, alamak, tak boleh main bunga api, tak boleh main bercun, tak boleh main meriam. Banyaklah benda tak boleh. Aduh, sedih pun ada kan. Okay, balik kepada cerita meriam tadi. Dulu lah, cerita meriam ni ada banyak sebenarnya. Aku ada banyak cerita pasal meriam. So hari ni aku nak share satu je cerita. Ini berlaku masa aku sekolah menengah. Dan kawan aku tu adalah jiran di depan rumah mak aku. Dia ni, kita orang ni kamcing lah, memang kamcing lah. Kita orang nakal sama-sama apa semua kan. Sampai satu hari tu, masuk bulan Ramadan ni, aku tak ingat aku masa tu umur berapa tau. Tak kisahlah. Tapi aku tahu aku sekolah menengah masa tu. So, macam orang tua aku buat meriam ni biasa. Keliling-keliling rumah yang aku cakap tadi, orang semua dah tahu memang aku akan buat meriam lah. Tak kisahlah cara macam mana pun, aku akan buat meriam. Dan kawan-kawan aku pun akan buat benda yang sama. Kawan aku depan rumah ni, sebelum tu aku lupa. Dia dah arwah dah.
Dia dah meninggal dunia. Masa tu aku umur 19 kalau tak silap aku. Dia aksiden motor dan meninggal dekat Kedah. Aku punya meriam tu aku nak buat melawan bunyi. Tapi lepas tu aku pun cakap melawan bunyi. Aku menghada aku punya meriam kat belakang tau. Meriam jenis aku ni mobile. Aku boleh pindah-pindah tau. Aku boleh pindah-pindah kat mana aku nak. Sebab aku punya meriam ni aku buat pakai pipe PVC. Yang hitam tu lebih kurang dia punya saiz 4 inci tak silap aku. 4 inci dia punya besar tu. Pipe tu. Aku pun bongkar kat belakang rumah bapak aku, mak aku tu. Aku jumpa pipe tu. Pipe tu pun lebih kurang 3 meter lah dia punya panjang. Jadi pipe aku tu nipis. Aku punya meriam pipe aku tu nipis. Bila nipis, aku dah fikir dah semua pasal safety. Biasalah pengalaman lah sebab orang tua kat kampung semua mengajar macam tu tau. Orang tua semua sporting alhamdulillah. Aku ambil pipe tu, aku balut dengan guni. Aku balut dengan guni, aku ikat dengan dawai. Lepas tu aku bantai lagi, balut lagi dengan getah. So nak bagi kalau bunyi dia terlalu kuat, terlalu kuat lah kira, dia takkan pecah dan berterabur tau. At least adalah memerap, orang cakap memerap, orang cakap apa, tak bagi dia expand tu sampai dia pecah tau. Sebab aku ada balut dengan getah tayar, dengan dawai. So mobile. Belakang dia tu aku akan sumbat dengan batang pisang. Okay. Sumbat batang pisang cantik-cantik, tinggal nanti aku akan cari kayu yang bentuk Y. So aku akan letak meriam tu tengah-tengah tau.
Tengah-tengah. Untuk dekat belakang tu ada batang pisang. Siap. Aku punya meriam dah siap. So aku try sekali tu. Aku menghala ke belakang rumah. Sebab aku cakap tadi, aku punya kepala, aku nak lawan kuat dia. Lawan kuat. Tapi aku menghala belakang rumah. Belakang rumah aku tu rumah Pak Imam. Tapi jauh lah, tak adalah dekat mana yang kawan aku buat tu, memang lintas jalan je dah sampai rumah mak aku tau. Tapi ni belakang rumah tu rumah Pak Imam. So aku petang tu bila dah siap, aku pergi cari kabat. Aku balik tu aku try. Bunyi dia padu babe. Serius, batang pula, paha pipe ni, PVC ni, kalau yang tebal tu, dia punya bunyi tu kuat dan berdesing sikit lah. Dia punya tu, bunyi dia bergema sikit lah. Dan dia beza dengan batang kalbut yang orang pakai simen tu, yang saiz dia dalam berapa inci ya? Ada 10 inci tak silap aku. Member aku pernah buat. Dia punya bunyi tu bergema. Lain lah, memang lain. Memang batang pipe memang the best lah bagi aku. Jadi aku dah try petang tu. Bila aku try tu, bunyi dia memang padu. Tiba-tiba mak aku keluar tau. Tapi sebelum tu, lepas aku bunyi tu, kawan aku tu pun dah siap tau dia punya meriam. Dan bunyi dia tak adalah kuat sangat macam aku punya meriam. So jadi dihidupkan tu, terkejut aku. Aku terkejut maksudnya, tadi baru aku rasa dia tak siap lagi ni aku rasa. Dia pun dah siap. Kalau ikutkan proses tu, aku punya paling senang lah. Sekali dia dah hidupkan, dah bunyi. Dah bunyi. Aku dah hidupkan, aku punya pun dah bunyi punya padu lah, senang cerita. Lepas tu, aku tengah siap-siap balik, nak bawa kabat baru. Nak try lagi yang kali kedua. Mak aku keluar. Ash. Mak aku cakap, kenapa kau main meriam menghala ke belakang? Aku pun bingung juga kan. Mak aku ni, apa kau nak Sekali dia cakap aku, dia menghala ke rumah sini. Kau pergilah menghala ke rumah dia pula. Aku cakap kat mak aku, biar betul mak. Aku betul-betul rumah aku tu menghadap jalan orang lalu kan. Biar betul mak. Alah tak apalah dia kata. Dia menghala sini, kau halalah sana. Tak ada orang marah lah sini. Mak aku bagi lesen punya besar babe. Lesen baik. Aku pun cakap betul. Aku pergi. Angkut aku punya meriam tu kat atas bahu. Aku tengok dia tengah bubuh kabat tau. Dia bubuh kabat, dia tengah nak cucur. Aku panggil dia. John. Okay, ready? Dia tengok aku, dia terkejut tau. Hang pakai apa? Dia cakap aku. Aku punya special aku cakap kan. Aku punya boleh lari-lari, boleh ubah-ubah. Boleh pegang macam ni pun aku cakap. Lepas tu, pindahkan aku punya meriam kat depan. Aku letak betul-betul ngam-ngam menghadap dia lepak kat atas bukit tau. Sebab meriam tu kan menghala kat atas tau. So, jadi dihidupkan tu, kuat juga. Tapi aku tengok dia punya meriam ternaik tau. Aku ternampak dia bawah, naik dia punya batu yang dia bubuh tu. Ada 5-6 biji kat batu yang untuk letak tayang rumah tu kan. Rumah Feda ada batu macam bentuk piramid tu. Tu berat juga tu. Bubuh tu, batu tu 4 batu terangkat. So tu bunyi memang kuat. Dia punya happy melompat-lompat dia dengan adik dia. Aku cakap, aduh, ini bikin panas ni. Mak aku pun keluar. Cepatlah cucur. Lambatnya, cepat cucur. Mak aku tak sabar nak tengok aku cucur, nak halakan bunyi meriam tu dekat ngalakan dia tau. Kat kawan aku tu. Aku cakap, kejap. Aku bubuh kabat macam biasa. Aku dah biarkan dulu. Dia dah banyak dia punya belerang, dia punya wap daripada kabat tu. Sekali aku cucur. Dia orang terdiam. Dia orang terdiam. Mak dia keluar, jiran kiri kanan keluar. Katanya, hampa ni dah gila ke nak main meriam macam depan macam ni? Tapi dia tak marah. Jiran-jiran keliling tak marah.
Mak dia pun keluar tak marah. Mak aku keluar pun relax senyum-senyum je lah, gelak ketawa kan. Sebab kita orang dah biasa setiap tahun macam tu kan. Tapi tahun tu memang rare, dia tiba-tiba nak buat meriam tu mengalir kat rumah aku. Aku pun tak tahu kenapa. Lepas tu aku dah hidupkan tu, bunyi dia memang padu gila. Aku pun tak sangka bunyi dia macam tu. Kalau ikut kat rumah tu, orang dalam rumah tu boleh, sebab betul-betul tepi rumah tu, dalam jarak dengan dinding rumah tu aku ingat dalam 5 meter, 5 meter apa, 10 kaki je. 10 kaki je tepi tu. So jadinya aku cucur tu, kalau orang duduk dalam rumah tu memang bergegar rumah. Kalau cermin rumah tu agak-agak boleh pecah tu kalau dengar dia punya kuat tu kan. Cucur tu masa tu, dan 2 kali cucur. 2 kali cucur. Dia cakap kat aku, weh, aku surrender katanya. Hang nak buat lagi tak? Hang mengalir rumah aku mengalir rumah aku mengalir kat hang punya. Aku cakap macam tu. Tu dia cakap, dah lah, hang punya kuat gila lah. Aku punya bunyi bergema je. Mana meriam tanah ni beza ni dengan meriam batang paip. Meriam tanah ni cuma bunyi bergema yang kuat tau. Lepas tu meriam yang batang paip ni, dia ada bunyi dia macam pecah sikit, bunyi dia macam berdesing sikit tau. Memang kuat dah. Dia punya angin tu pun korang rasa, macam torpedo aku ingat dah. Torpedo ya, macam tu lebih kurang. Meriam. So lepas tu kita orang main pun tak lama. Dia pun main dan aku rasa dah 5 kali lah. Aku pun main-main gitu lah. Main-main. Tapi memang kalau nak lawan bunyi, meriam tanah tu dengan meriam aku cakap, aku bukan nak cakap aku bagus, aku punya meriam bagus tak. Memang the real is meriam aku tu paling yang kuat lah. Meriam aku lebih kurang besar ni, dalam 2-3 inci. So memang kuat gila lah. Lepas tu dia pun dah give up, dia pun dah bongkar balik dia punya meriam tu. So aku pun decide bawa meriam tu ke belakang balik lah. So kat situ aku dah main balik meriam tu kat belakang. Dia dah tak main dah. So kat situ masa tu aku seorang je. Aku seorang dengan adik kawan aku yang rumah jauh sikit ya. Jiran aku tu dia main juga. Tapi dia pun main meriam tanah. Dia gali kat depan rumah. Aku pakai meriam tu lagi. So tiap-tiap tahun dalam aku tak silap aku guna meriam tu, dan 2 tahun 3 tahun gitu lah. Bila dah siap tu, simpan balik, bongkar balik dia punya guni yang aku ikat tu. Aku simpan balik elok-elok. Aku cakap, okay, next year kita jumpa lagi. Tapi memang gila lah. Memang rindu saat masa tu. Tu ada satu kenangan yang aku tak boleh lupa lah. Yang aku tak boleh jangka kawan aku boleh buat meriam menghadap ke rumah aku, rumah mak aku. Dan mak aku boleh bagi lesen besar pula, kau letak meriam kat depan rumah, ngadap kat dia. Aku cakap, ni kira perang ni, aku cakap. Itulah sikit cerita pasal meriam untuk episod yang pertama Ramadan 1441 Hijrah tahun 2020. So aku harap korang follow lah, ada cerita lagi pasal meriam dan ada cerita lagi kelakar sikit lah yang aku akan buat lagi untuk next video. Okay, enjoy, selamat berpuasa, jangan ponteng, teruskan PKP dekat rumah dan jaga keselamatan keluarga anda. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.